Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton FB Live Jabatan Muzium Malaysia. Kita bersiaran lagi dalam program Tanya Kurator dan hari ini kami berlintas langsung dari Muzium Automobil Nasional yang terletak di Litar F1 Sepang, iaitu satu litar yang menjadi kebanggaan Malaysia khususnya. Dan hari ini kita akan membincangkan dan memberi satu informasi kepada para penonton di luar sana tentang tajuk Bufori. Bersama-sama saya adalah Puan Intan yang merupakan Ketua Muzium Automobil Nasional. Apa khabar Puan? Baik, sihat. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Puan, hari ini kita akan bercerita tentang tajuk Bufori dan sudah tentu para penonton di luar sana tertunggu-tunggu nak tahu tentang apa yang dikatakan dengan Bufori ini sebenarnya. Puan, tadi saya dah masuk ke galeri ini, saya rasa teruja bila tengok koleksi-koleksi yang ada dalam galeri ini. Memang begitu menarik Puan. Boleh tak Puan ceritakan sikit tentang pengenalan galeri ini khas buat penonton di luar sana? Okey, terima kasih Cik Yusri. Selamat petang. Saya ucapkan pada penonton FB Live yang sedang menonton pada petang ini. Okey, tajuk hari ini saya akan cerita tentang koleksi yang ada dipamerkan muzium itu Bufori. Okey. Muzium Automobil Nasional merupakan salah sebuah muzium yang berada di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia. Muzium ini terletak di bangunan Welcome Center Litar Antarabangsa Sepang dan telah dibuka kepada orang ramai sejak 2004 lagi. Tujuan penubuhan muzium ini adalah kita nak maparkan model kereta buatan Malaysia serta kereta-kereta import yang pernah digunakan di negara kita pada suatu waktu dahulu. Sebanyak 21 buah koleksi dipamerkan di bangunan 2 tingkat ini. Di aras bawah kita ada koleksi klasik, kereta klasik dan vintage. Manakala di aras atas kita ada kereta buatan Malaysia yang dipanggil segmen automobil nasional. Wow, maknanya koleksi di sini bukan hanya memfokuskan tentang kereta-kereta moden, tetapi juga ada tentang kereta-kereta rare dan juga klasik yang boleh para penonton di luar sana jika berkunjung boleh melihat dengan lebih dekat Puan ya. Ya, betul. Saya sendiri pun dah rasa teruja tadi kan. Kalau dapat memiliki kereta-kereta ni alangkah hebatnya kan. Ya. Okey Puan, antara kereta yang ada di sini dah tentulah tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu Bufori. Boleh Puan terangkan sikit tentang pengenalan Bufori ini sendiri? Okey. Bufori merupakan syarikat pengeluar kereta yang dipelopori oleh 3 orang adik-beradik berasal daripada Australia. Syarikat ini bermula di Sydney, Australia pada tahun 1986. Namun telah berpindah keseluruhan operasinya ke Kepong, Kuala Lumpur pada tahun 1994. Bufori dikenali dengan pengeluar kereta jenis buatan tangan yang istimewa. Setiap unit yang dihasilkan oleh Bufori mengikut cita rasa pembelinya. Okey, nampaknya ada keunikan di situ. Ya, maknanya pembuatannya dahlah dihasilkan dengan tangan, tetapi dia boleh mengikut cita rasa pembeli ataupun pemilik di luar sana. Dia boleh custom. Boleh custom. Itulah yang unik kereta Bufori ini. Baiklah Puan, dalam koleksi di dalam Muzium Automobil Nasional ni terdapat berapa buah kereta Bufori yang dipamerkan di sini? Okey, di muzium ini kita mempamerkan 3 buah koleksi Bufori, iaitu yang pertama Bufori MK1, keluaran tahun 1988 hingga 1992. Okey, yang keduanya Bufori MK2, tahun 1992 hingga 2003. Okey, kereta ini mula dihasilkanlah di Kelang di Malaysia. Dan ketiga ialah Bufori MK3, tahun 2003 hingga 2018. Bufori MK3 ini dikenali sebagai Bufori La Joya, bermaksud permata dalam bahasa Sepanyol, yang digambarkan seperti berlian terpilih, sangat berharga, unik dan sempurna, dibuat khusus untuk memenuhi cita rasa pembelinya. Wow, memang menarik di situ Puan. Kalau Cik Yusri nak tahu, kereta Bufori MK3 La Joya tu ialah yang berada di belakang saya ni lah. Yang warna merah ni. Di sebelah sana. Maknanya yang berwarna merah. Betul. Kereta ni pun boleh custom lah, maksudnya kemudian warna tu pun ditentukan oleh pembeli dia. Okey. Bagaimana pula yang berada di sebelah saya sini? Di sebelah kanan Cik Yusri tu adalah Bufori MK2. Ini adalah Bufori MK2. Juga pun boleh di custom memenuhi kehendak cita rasa pelanggan juga.
Dia ada dua variasi, sama ada nak bumbung keras ataupun bumbung lembut yang boleh ditanggal pasang. Nampak tu puan-puan betapa menariknya kenderaan kereta Bufori ini, di mana bumbungnya ada dua pilihan, sama ada berkulit keras ataupun berkulit lembut. Boleh dipilih oleh pemilik di luar sana mengikut cita rasa masing-masing. Inilah antara kereta Bufori yang dipamerkan di Muzium Automobil Nasional di Sepang ini. Baiklah, kita ada nak tanya lagi dengan Puan Intan. Puan Intan, nama Bufori ini memang menarik. Saya dengar pun tertanya-tanya. Mesti dia ada satu asal usul nama tersebut. Boleh Puan jelaskan sikit? Okey, nama Bufori adalah daripada beberapa perkataan bahasa Inggeris yang mempunyai maksud dia. Okey, yang huruf maksud B adalah beautiful, U unique, F fantastic, O original, R romantic dan I irresistible. Wah, maknanya setiap huruf tu ada maksud ataupun makna yang tersendiri. Ya, betul. Kan B U F O R I. R tadi pun dah romantik, dan menunjukkan bentuk dia yang klasik tu, bentuk yang klasik romantik. Tu yang romantik kan. Memang saya teruja lah. Penonton di luar sana pun saya pasti teruja dengan keunikan kereta Bufori ini. Puan, dalam penghasilan tadi, sesuatu penghasilan kereta ni khususnya mestilah dihasilkan dengan jentera yang berat, dikilangkan melalui proses teknologi yang tertentu. Dan bagaimana pula dengan penghasilan pembuatan kereta Bufori ini sendiri, Puan? Setiap unit Bufori ini dibina dengan tangan. Di kilang Bufori tidak ada robot atau talian pemasangan automatik kerana kemahiran tangan adalah asas syarikat inilah. Jadi setiap kereta dibuat mengikut cita rasa dan kehendak pembeli dia. Boleh custom kan, sama ada dari segi pemilihan warna kereta atau kemasan di bahagian dalam. Sebagai contoh ya Cik Sri, kalau Cik Sri nak beli kereta Bufori kan, Cik Sri boleh pilih, saya nak kereta ni ada dua color. Saya nak color body warna merah, pintu warna silver. Boleh seperti kereta kita ni ada dua color kan, kombinasi dua color. Color tu pun boleh pilih dari segi color solid ataupun metallic. Manakala kalau bahagian dalam, kalau Cik Yusri nak kemasan dalam tu, saya nak fabric ada songket, material batik pun boleh. Maknanya melambangkan kejiwaan kita lah, macam mana kita nak benda tu dibuat lah. Jadi manakala badan kereta ini pula dibina dengan campuran bahan gentian karbon fiber dan Kevlar. Karbon fiber ni terkenal digunakan dalam sukan permotoran kerana sifat dia yang sangat ringan dan tegar. Jadi gentian terhasil dia mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi dan juga mempunyai daya ketahanan tinggi terhadap kesan hentakan apabila berlaku kemalangan. Maknanya body dia tu kuat lah buatan dia. Dan Kevlar ni dia lagi kuat, 7 kali kuat daripada keluli. Okey, betapa kukuhnya pembuatan kereta Bufori ini, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di luar sana, dengan penjelasan yang Puan Intan telah sampaikan sebentar tadi. Dan memang menariklah dekat situ kan yang Puan tadi kongsikan, jika kita nak bahagian dalaman kereta tersebut, kalau kata saya minat songket, boleh buat daripada songket. Kalau nak daripada material lain pun boleh. Dan juga warna-warna pun boleh ikut ketetapan kita. Kan mungkin ada yang tak nak semua color yang sama. Mungkin ada color-color yang berbeza. Wah, alangkah seronok kan, apa yang kita impikan dapat direalisasikan pada sebuah kereta. Dapat direalisasikan pada sesebuah kereta itu, Puan. Okeylah Puan, mengikut permintaan di luar sana, mestilah sesuatu permintaan pada kereta itu ada tinggi dan ada rendahnya. Bagaimana pula dengan permintaan terhadap kereta Bufori ini sendiri, Puan? Permintaan kereta Bufori ini terutama mendapat permintaan tinggi pada awal keluarannya lah, iaitu mendapat permintaan dari Amerika Syarikat dan Eropah. Model MK3 khususnya yang di belakang saya ini dihasilkan dan dipasarkan dalam pasaran dalam tempoh 15 tahun. Itu panjang lah, maknanya permintaan itu sentiasa ada. Dan Bufori memperkenalkan kereta ini sebagai kereta buatan Malaysia apabila menyertai mana-mana auto show di serata dunia. So maksud dia, Puan,
kereta Bufori ini dimasukkan dalam mana-mana pertunjukan kereta bertaraf antarabangsa. Betul. Ini nak menunjukkan bahawa kita ada sebuah keluaran kereta daripada Malaysia. Betul. Iaitu salah satunya Bufori. Dan dalam kereta ni adalah buatan tangan dan tukang mahir adalah pekerja Malaysia sendiri. Sebab tu kereta ni dinamakan buatan Malaysia. Maknanya hasil titik peluh kerja tangan anak-anak tempatan. Betul. Wah, betapa kagumnya saya bila ada kereta-kereta pembuatan negara kita sendiri, Puan ya. Mungkin di luar sana selama ini ingat keluaran tempatan ni hanya kereta-kereta seperti Proton, Pro 2 dan sebagainya yang lain. Tetapi Bufori juga adalah hasil tempatan kita daripada keluaran Malaysia khususnya. Puan, saya pasti penonton-penonton di luar sana ada ingin mengajukan soalan kepada Puan Intan tentang tajuk kita Bufori pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh meninggalkan soalan di ruangan komen Facebook Live Jabatan Muzium Malaysia. Dan jika berkesempatan, Puan Intan akan terus menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika tidak, beliau akan menjawab sejurus selepas tamat program pada hari ini. Dan cepat-cepat, jika ada pertanyaan, boleh berbuat demikian di Facebook Live Jabatan Muzium Malaysia sekarang sebelum tamatnya program kita tentang tajuk yang amat menarik kita bincangkan pada hari ini, iaitu Bufori. Puan, kita teruskan lagi. Dalam konteks permuziuman khususnya, Puan, kita ada koleksi, kita ada artifak, dan dari segi penjagaannya memerlukan satu kaedah yang khusus. Bagaimana pula dengan penjagaan koleksi sebesar kereta ini, Puan? Setiap koleksi yang dipamerkan di sini, kami sebagai kaki tangan yang dipertanggungjawabkan memelihara kesejahteraan koleksi. Biasanya kami ada jadual. Jadual selenggara koleksi ini kami lakukan seminggu sekali, biasanya hari Isnin. Jadi kami akan menjalankan kerja-kerja pembersihan koleksi dari bahagian luar kereta sehinggalah bahagian dalam kereta. Jadi dari segi penggunaan bahan pencuci, kami biasanya mendapat khidmat nasihat daripada bahagian pengurusan konservasi terlebih dahululah. Jadi pemilihan yang pencuci yang sesuai untuk digunakanlah untuk tempoh jangka masa panjang kan. Kita nak bagi koleksi itu sentiasa dalam keadaan baik. Biasanya kerja-kerja pembersihan meliputi membersih kotoran, habuk, vacuum, mengilap dan juga mengepam tayar. Jadi dari segi penjagaan koleksi Bufori itu khususnya pada tajuk hari ini memerlukan satu kaedah khusus, iaitu kita juga mengamalkan konsep kaedah pemuliharaan kaedah konservasi, Puan. Jadi selain daripada staf di sini, bahagian pengurusan konservasi yang terletak di Jabatan Muzium Malaysia turut membantu bagi melestarikan koleksi-koleksi yang sedia ada di muzium-muzium kami di seluruh Malaysia untuk tatapan generasi yang akan datang. Okey, Puan, betapa menariknya selain daripada kita melihat koleksi-koleksi lain daripada sini kan, ada yang masuk daripada pintu depan, dah boleh tengok kereta-kereta rare yang ada kat sini. Dan juga mesti diorang tertanya-tanya kalau datang selepas ini, mana nak tengok sebenarnya kereta Bufori ni. Mungkin staf Puan di sini ataupun Puan sendiri boleh membantu pelawat-pelawat kita yang ingin melawat ke Muzium Automobil Nasional. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, mungkin masih ada persoalan yang ingin diajukan kepada Puan Intan, bolehlah berbuat demikian di ruangan komen FB Live Jabatan Muzium Malaysia. Jadi Puan Intan mungkin boleh menjawab terus persoalan tuan-tuan dan puan-puan, ataupun beliau akan menjawab sejurus selepas tamat program pada hari ini. Puan, selain daripada koleksi yang ada di sini, masih adakah koleksi yang tidak dipamerkan? Maknanya ada di tempat lain, di perstoran jabatan ke macam mana, yang tidak muat dalam
pameran ini? Okey, kalau ikutkan koleksi kereta memang ada yang berada di museum lain, ada juga yang berada di dalam store. Jadi kita pilih koleksi yang paling terbaik untuk kita pamerkan. Mana kondisinya elok, baiklah untuk kita pamerkan kepada umum. Jadi maknanya mengikut galeri pameran ni amat terhad sebenarnya. Ya, tetapi koleksi yang ada memang banyak lagi. Mungkin kita perlukan ruang yang lebih besar lagi. Baiklah, secara anggaran lah, kita ada persoalan di sini, iaitu berapa lamakah masa untuk menyiapkan sesebuah kereta itu? Kereta Bufori inilah. Kereta Bufori ini. Disebabkan dia adalah buatan tangan, sesebuah kereta Bufori itu mengambil masa lebih kurang 6 ke 9 bulan untuk disiapkan. Wow. Sebab dia tidak seperti pengeluaran kereta-kereta lain yang berada di pasaran yang boleh keluar berpuluh-puluh ribu unit dalam masa setahun. Sebab ini adalah buatan tangan yang istimewa, menggunakan tenaga manusia 100%, maka dia ambil masa tapi hasilnya amat mengagumkan lah. Amat mengagumkan ya. Okey Puan, yalah memang betul lah apa yang Puan jelaskan sebentar tadi, sebab pembuatannya tidak menggunakan teknologi yang orang kata boleh siap robotik dan sebagainya kan. Sebab buatan tangan kan mestilah mengambil masa yang lama sebab ia memerlukan tekun dan kemahiran tu. Ketekunan, ketelitian tu Puan. Teliti. Sebab ia ada untuk menghasilkan satu kualiti kereta yang dapat memuaskan hati pemilik pengguna di luar sana. Okey Puan, saya tadi sampai pun saya ada dengar bunyi kenderaan kan kat sini di Litar kan yang menjadi satu kebanggaan rakyat Malaysia. Bagaimana pula dengan sambutan pengunjung jika ada event dekat sini Puan? Okey, kalau event sudah tentulah muzium ni penuh kita pun waktu tu tak boleh nak kira berapa orang. Dia terlalu ramai waktu event. Jadi mungkin tahun ni tak adalah disebabkan pandemik ni kan. Tapinya harap akan datang kembali kepada asalah. Dari segi pengunjung, dari masa ke semasa, sepanjang berlakunya pandemik ini, kita ramai menerima pengunjung tempatan. Dari setiap penghujung minggu, biasanya muzium ini penuh dengan tempatan lah. Maknanya disebabkan satu orang kata bukan masalah, tetapi ini adalah satu orang kata ketetapan di seluruh dunia. Jadi kita di pihak muzium pun terpaksa mengamalkan SOP yang tertentu untuk menerima lawatan-lawatan para pengunjung yang juga kena mengamalkan SOP di sini Puan ya. Tapi kalau ada acara-acara yang sebelum ini seperti F1, GP, memang ramai kat sini Puan ya. Ramai sangat. Memang ramai sangat. Okey, itu yang kita nak tengok para pelawat datang ke sini kan. Sebab saya pasti Puan, di luar sana mungkin tertanya-tanya, ada rupanya Muzium Automobil Nasional ni. Terletak kat mana? Terletak di Sepang. Betul, dalam Litar Sepang. Dalam Litar Sepang. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Baiklah, selain daripada Muzium Automobil Nasional ni, saya suka ingatkan juga para penonton di luar sana bahawa kami di Jabatan Muzium Malaysia masih ada muzium-muzium lain untuk dilawati Puan ya. Kita ada muzium-muzium lain lagi di seluruh Malaysia. Okey Puan. Dalam untuk melestarikan khazanah sejarah kita di Malaysia ni khususnya, apakah harapan Puan kepada penonton di luar sana khususnya? Harapan saya pada anda yang sedang menonton pada petang ini, saya ingin menjemput anda yang ingin tahu mengenai sejarah bagaimana bermulanya sistem pengangkutan di negara kita, boleh datang kunjung ke muzium kita. Di muzium ini juga anda boleh lihat dengan lebih dekat koleksi yang kita pamerkan yang berusia lebih daripada 100 tahun. Jadi usia koleksi itu lebih tua daripada usia kita kan, tapi masih elok dipamerkan dan kita boleh lihatlah teknologi lama macam mana dan kita boleh bandingkan dengan koleksi yang teknologi lebih terkini. Jadi
Selain itu, anda boleh lihat produk kebanggaan negara buatan Malaysia di segmen automobil nasional yang berada di Aras 2 inilah. Aras 2 ni. Muzium dibuka setiap hari pada pukul 9 pagi hingga 5 petang dan kita tutup pada hari Isnin minggu pertama kan setiap bulan. Jadi saya mohon pada pengunjung yang datang ke muzium patuhi SOP yang telah digariskan. Semoga baik-baik ajalah kan. Ya, betul tu. Makna kata bukan kata saja di muzium pun, tetapi di tempat-tempat lain, premis-premis lain pun kita kena berjaga-jagalah dan sentiasa mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan khususnya kepada kita. Puan, mungkin para penonton di luar sana ada yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjut. Ada nombor yang boleh dihubungi tak di sini ataupun email yang boleh dikongsi bersama dengan para penonton? Jika yang ingin bertanyakan tentang muzium ini, boleh telefon nombor 03-8787-1499. Boleh like FB page Muzium Automobil Nasional, semua huruf kecil. Dan juga email Muzium Automobil Nasional dalam ejaan bahasa Melayu @gmail.com. Jadi kat situ ada nombor telefon, lepas tu ada email tadi. Kemudian satu lagi, media sosial tadi Puan. Betul. Info terkini kami akan update dalam FB page dalam muzium FB. lah. Makna kata jika ada event-event khusus daripada muzium ini, jadi pihak Puan sendiri akan update dengan para penonton di luar sana. Dan bukan kata saja page di Muzium Automobil Nasional ni juga, kami juga di Jabatan Muzium Malaysia sebagai badan induk juga membantu muzium-muzium kami di seluruh Malaysia untuk menghebahkan segala aktiviti permuziuman kami di atas talian dan juga segala informasi berkaitan dengan permuziuman dan sejarah di Malaysia ni buat tatapan para penonton di luar sana. Puan, dekat belakang ni sambil-sambil kita bersembang tadi kan, kita ada tunjukkan video buat tatapan para penonton di luar sana. Ini daripada Bufori ni sebenarnya daripada tahun 1986 Puan. Jadi dalam video ni dia menceritakan tentang apa ni Puan? Dia menceritakan bagaimana kereta itu dihasilkan. Kalau nampak tadi kereta buatan tangan lah. Ni nampak banyak dia tunjuk nama jahit dengan menggunakan tangan. Kulit yang digunakan kulit berkualiti yang diimport daripada Eropah. Inilah yang gentian karbon Kevlar tu. Kevlar. Dia asal dia macam kain, campuran bahan epoksi tu, maka terbentuklah. Ni badan kereta nampak daripada bentuk kain tadi. Badan kereta tadi tu. Kan yang dia nak daripada bahan Kevlar tadi. Maknanya itulah betapa telitinya Puan Okey. Ini maknanya kilang di Malaysia ni. Ya, di Kepung Kuala Lumpur. Di Kepung Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan. Hasil kerja tangan anak-anak tempatan. Anak-anak tempatan. Memang pekerja dia rakyat Malaysia. Memang eksklusif jika kita tengok video korporat tentang Bufori ini sendiri. Wah, memang menarik. Kita tengok logo Bufori, dia punya sport rimnya daripada keluli yang tahan karat lah. Maknanya Bufori selain yang ada koleksi dalam muzium ni hanya 3, tetapi ada model-model lain yang boleh para pembeli di luar sana memilikinya Puan. Yang ini model terbarulah Geneva. Model terbaru Geneva. Wah. Saya sendiri pun mungkin satu hari nanti, mana tahu saya ke Puan ke kan, para penonton di luar sana ke, dan juga tak lupa juga kru-kru kami yang bersama kami ni mungkin boleh memiliki kereta tersebut. Mana tahu kan. Betul. Puan sendiri nak tak memilikinya? Mestilah nak. Takkan tak nak kan. Okey, kereta macam ni memang boleh custom. Kalau belah dalam kan, kalau kata kita nak letak T-set pun boleh. Macam-macam benda kita boleh buat. Nak buat karaoke set pun boleh. Sebab dia custom. So jadi kalau ada yang bertanyakan harganya saya boleh nyatakan bermula. Sebab harga dia akan berbeza. Kalau kita request macam-macam, mestilah harga dia takkan sama kan. Dalam pasaran. So kalau model Geneva ni harga dia RM850,000 ke atas dan boleh cecah jutaan ringgit. Tetapi sesuailah dengan harganya, dengan permintaan kita sendiri. Kan dahlah kita custom nak macam-macam, tapi itu kepuasan kita lah dapat memiliki Puan Baiklah Puan, kita mungkin sampai di penghujung program sekarang ini dan
kita mesti menunggu lagi, masih ada yang ingin mengajukan soalan kepada kita. Mungkin Puan boleh menjawab lagi persoalan mereka, ataupun selepas ini Puan boleh menjawab persoalan-persoalan yang telah diajukan oleh para penonton melalui komen-komen di Facebook Live Jabatan Muzium Malaysia. Jadi mungkin ada. Jika tidak ada, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi Puan dan juga para penonton di luar sana, jangan lupa untuk ringankan jari jemari anda tu, tekan butang like dan juga share program-program kami di atas talian di media-media sosial kami Jabatan Muzium Malaysia. Dan juga kita ada satu lagi Puan, YouTube. Jangan lupa untuk subscribe YouTube rasmi kami, iaitu Jabatan Muzium Malaysia. Puan, kita nak tinggalkan para penonton ni dengan satu hashtag, iaitu muzium kita, tamadun kita. Jangan lupa untuk bersiaran lagi bersama kami pada setiap hari Rabu 2:30 petang. 2:30 petang dalam program Tanya Kurator. Jumpa lagi para penonton. Bye.